wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 3C akan membentangkan mengenai tajuk bagaimana streaming Google Meet dengan YouTube dan Facebook. Untuk mengupas dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang anggota yang diketuai oleh Muhammad Imran bin Syarudin, nombor metrik 282250. Saya Muhammad Ashraf bin Ishaq 282341. Seterusnya adalah Muhammad Akhir bin Ahmad Fauzi, nombor metrik 276588. Seterusnya adalah Nur Afisha binti Muhammad Razib, nombor metrik 282483. Dan yang terakhir adalah Syarwin anak lelaki Wadi Halagan, nombor metrik 282537. Sebelum kita mengetahui kaedah bagaimana untuk streaming Google Meet dengan YouTube dan Facebook, kami akan menerangkan sedikit mengenai YouTube, Facebook dan streaming menggunakan Google Meet secara ringkas. Apa itu Google Meet? Google Meet atau dahulu dikenali sebagai Hangout Meet ialah perkhidmatan komunikasi video yang dibangunkan oleh Google. Aplikasi ini merupakan salah satu daripada dua aplikasi versi terbaru Google Chat dan Google Hangout. Google Meet adalah produk yang dihasilkan oleh Google yang merupakan perkhidmatan komunikasi video yang dikembangkan oleh aplikasi Google. Aplikasi ini membantu dan memudahkan pengguna, terutama bagi pengguna yang terlibat dalam mesyuarat dalam talian. Kelebihan Google Meet: paparan yang disediakan adalah definisi tinggi HD dan dapat memberikan resolusi yang tersedia di telefon pintar pengguna sehingga paparan menjadi lebih jelas dan sesuai dengan kehendak pengguna. Kedua, Google Meet memiliki interface yang menarik serta memiliki ikon yang jelas sehingga memudahkan pengguna baru. Ukuran aplikasinya juga tidak terlalu besar sehingga tidak mudah mengalami masalah lagging. Ketiga, Google Meet sudah tersedia dalam pelbagai platform sehingga mudah diakses oleh pengguna. Kekurangan Google Meet: pertama, jumlah peserta yang dibenarkan di dalam Google Meet hanyalah 100 orang sahaja bagi aplikasi Google Meet secara percuma. Perlu melanggani pakej yang disediakan mengikut keperluan pengguna. Ketiga, Google Meet menyediakan layanan video conference kepada pengguna. Google Meet juga memerlukan jaringan internet yang stabil agar dapat menghasilkan video yang bagus. YouTube ialah sebuah laman web penghapusan video Amerika Syarikat yang beribu pejabat di San Bruno, California. Perkhidmatan ini telah dicipta pada Februari 2005 oleh 3 bekas pekerja PayPal iaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim. YouTube kini beroperasi sebagai salah satu anak syarikat Google. Laman web ini membenarkan para pengguna untuk memaknai, menonton, menilai ulas, berkongsi, menambahkan kegemaran, melaporkan dan memberi komen kepada kandungan video, dan ia menggunakan teknologi seperti WebM H.264, LMPEG 4, AVC dan Adobe Flash Video untuk memaparkan pelbagai jenis media video yang telah dihasilkan oleh para pengguna. Pengguna tidak berdaftar hanya boleh menonton video pada tapak itu, manakala untuk mereka yang berdaftar dibenarkan untuk memaknai video secara tanpa had dan memberi komen. Okay, jom kita tengok kepada kelebihan YouTube para pengguna. Kelebihan yang kita boleh simpulkan di sini adalah untuk mudah untuk berkongsi dengan pengguna aplikasi lain seperti aplikasi Facebook, Twitter ataupun dihantar melalui email.
Seterusnya, pengguna boleh menghantar link video ke papan buletin pengguna lain. Apabila pengguna lain berminat, video anda mendapat satu kiraan pandangan yang unik dan peluang untuk mempunyai pelanggan baru juga meningkat. Dan akhir sekali adalah boleh didaftar dan digunakan secara percuma seumur hidup. Tiada bayaran pendaftaran maupun lain-lain bayaran yang dikenakan. Kekurangan YouTube pada pengguna pula, had dalam penerbitan, pencerobohan privasi, menghancurkan kehidupan profesional anda, dan terakhir sekali, ketagihan mengguna aplikasi. Apa itu Facebook? Facebook adalah rangkaian sosial percuma yang membolehkan pengguna saling berhubung untuk berinteraksi dan berkongsi kandungan melalui internet. Sebuah tapak web rangkaian sosial yang dikendali dan dimiliki secara persendirian oleh Facebook sejak 2006. Sesiapa yang berumur 13 tahun dan ke atas dan memiliki alamat email yang sah boleh menjadi pengguna Facebook. Seterusnya, Facebook diasaskan oleh Mark Zuckerberg bersama teman-teman sebiliknya dan rakan-rakan sekursus sains komputer Andrew McCollum, Eduardo Severin, Dustin Moskovitz dan Chris Hutch. Dan Facebook dapat digunakan baik oleh pengguna swasta yang menggunakannya untuk berhubungan dengan teman-teman mereka, menerbitkan teks, foto, video dan juga oleh syarikat, jenama atau selebriti yang mempromosikan komunikasi iklan mereka melalui rangkaian sosial ini. Kelebihan Facebook pada pengguna yang kita perolehi daripada kajian ini adalah: yang pertama, pertukaran maklumat, penyusunan peribadi, temui orang yang anda cari, dan promosi perniagaan. Kekurangan Facebook pada pengguna: yang pertama, had dalam penerbitan, pencerobohan privasi, menghancurkan kehidupan profesional anda, dan ketagihan mengguna aplikasi Facebook. Menceritakan macam mana untuk live streaming Google Meet menggunakan YouTube. Okay, pertama anda perlu login pada Google Meet. Okay, kemudian klik pada Google Calendar. Okay, kemudian pilih tarikh yang anda nak. Sebagai contoh, saya letak 20 November 11. Okay, klik pada kalender tersebut. Okay, sebagai contoh, okay, edit balik kalender tu. Okey, masukkan title. Sebagai contoh saya letak webinar. Okey, tarikh 20 bulan 11, pukul 8.30 malam sampai 9.30 malam. Okey, masukkan location. Okey, saya letak MKL. Okey, notification saya letak 20 minit. Okey, kemudian add Google Meet video conferencing. Okay, kemudian anda akan dapat satu link. Okay, link tersebut anda boleh copy untuk bagi kepada peserta atau anda just copy clipboard. Okay. Okay, kemudian jangan lupa tekan klik save. Okay, sekarang kita akan pergi join Google Meet lah. Okay, klik button pada bahagian atas kanan, klik Google Meet. Okay, paparan anda akan keluar seperti ini. Okay, klik webinar untuk join. Paparan anda akan keluar seperti ini. Okay, kemudian open dulu kamera. Kemudian klik join now. Okay, paparan anda akan keluar seperti berikut. Okay, offkan kamera dan juga mic. Okay, kemudian klik pada show everyone. Okay, di sini anda akan nampak nama anda sebagai meeting host. Anda juga boleh add people, masukkan nama ataupun email. Okay. Dan klik close. Okay. Leave call terlebih dahulu. Just leave the call.
Paparan anda akan seperti inilah. Pergi kepada Google and type Open Broadcaster Software. Kemudian anda download terlebih dahulu. Okay, klik button free download. Okay, selepas anda download, paparan anda akan keluar seperti ini. Apa yang perlu anda buat selepas itu adalah paparan anda akan keluar seperti ini. Klik pada button plus video capture, kemudian klik pada add existing dan masukkan copy link Google Meet yang telah anda copy. Tekan OK. Kemudian anda punya paparan akan keluar seperti inilah, webinar yang telah anda masukkan tadi di Google Calendar. Kemudian klik pada setting pada bahagian kanan bawah. Okay, di general, pastikan anda klik pada automatically record when streaming dan juga keep recording when stream stop. Okay, kemudian di stream, pastikan server anda copy daripada YouTube dan juga stream key. Stream key ni anda boleh dapat daripada YouTube Studio lah. Anda kena copy dulu dan masukkan dalam ni. Okay, di bahagian output, di bahagian audio anda juga boleh edit. Video pun kalau perlukan edit, anda boleh tekan edit lah. Kemudian tekan OK. Okay, paparan anda akan keluar seperti tadi. Okay, and klik belah kanan untuk tukar pada full screen. Kemudian paparan anda akan nampak full macam ni lah. Kalau tak nak, anda boleh tukar balik kepada window over. Okay, dan skrin anda akan bertukar seperti tadi balik lah. Okay, seterusnya anda pergi balik kepada YouTube Studio. Okay, kemudian klik create pada atas belah kanan, tekan go live. Okay, kemudian anda pergi kepada bahagian stream. Okay, di sini anda perlu mengisi beberapa maklumat. Okay, sebagai contoh. Okay, ini contoh yang saya dah buat lah. Okay, tekan edit balik. Bahagian edit di atas sebelah kanan. Okay, kemudian di bahagian title anda isilah, sebagai contoh saya letak trial. Okay, schedule berapa bulan. Okay, pukul berapa untuk anda live. Okay, sebagai contoh saya letak pukul 11 malam. Kemudian untuk kategori kita letak education. Okay. Kemudian untuk audience saya letak no, it's not made for kids. Kemudian tekan save. Okay, kemudian paparan anda akan jadi seperti ini lah. Okay, di bahagian bawah, okay, di sini anda akan nampak untuk stream key yang kita dah copy tadi dekat dalam OBS dan juga server URL lah. Anda boleh tekan copy. Kemudian anda pergi kepada manage. Okay, klik pada kiri atas. Kemudian anda akan nampak upcoming video. Okay, klik button option tersebut. Kemudian anda tekan get shareable link.
Okey, anda boleh hantar juga link ni kepada peserta lah. Okey, kemudian anda boleh pergi balik kepada stream. Okey, lepas tu lepas anda dah pergi link, okey, anda boleh terus pergi go live. Okey, button go live di belah kanan atas. Kemudian skrin anda akan keluar connect streaming software to start preview. Okey, dan seterusnya anda pergi balik kepada OBS. Okey, skrin anda seperti tadilah. Okey, anda tekan setting. Kemudian streaming. Okey, pastikan stream key ni samalah dengan stream key di studio YouTube. Kemudian klik OK. Dan anda dah boleh start streaming. Klik streaming di bahagian bawah kanan. Baik, seterusnya untuk kita mengetahui bagaimana kita dapat live streaming Google Meet melalui platform Facebook. Langkahnya amat mudah. Yang pertama, kita boleh buka aplikasi Google Meet pada browser internet ataupun Google Chrome. Terusnya klik pada New Meeting dan pilih Start an Instant Meeting. Langkah berikutnya, buka aplikasi Facebook dan pilih Live Video, kemudian tekan Go Live. Bila dah keluar paparan ini, kita pilih Use Camera dalam bahagian Video Source dan tekan Allow. Kemudian tekan Start Screen Share, klik pada bahagian Google, klik pada bahagian Chrome tab dan pilih aplikasi Google Meet, kemudian tekan Share. Terusnya klik butang Next dan masukkan tajuk mesyuarat atau judul yang bersesuaian. Dan klik butang Next semula. Langkah berikutnya, tekan Next dan video akan mula bersiaran secara dalam talian. Itu secara ringkasnya kita live streaming menggunakan Google Meet di Facebook. Kelebihan live streaming dalam kehidupan seharian. Contohnya, mudah diakses di rumah. 2. Kebolehan membuat istilah work from home, iaitu bekerja dari rumah di musim COVID ini menggunakan kaedah live streaming. 3. Jimat bajet bagi individu yang membuat pemasaran secara online. Kelebihan menggunakan perkhidmatan penstreaman langsung live streaming dalam bidang pendidikan adalah seperti 1. Menjimatkan masa. 2. Kemudahan komunikasi antara guru dan pelajar. 3. Bahan boleh dihantar dengan baik oleh guru kepada pelajar secara online. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kekurangan penggunaan live streaming dalam kehidupan seharian. Terutamanya, tiada sekatan dibuat bagi pengguna bawah umur. Pengguna bawah umur bermaksud remaja atau budak sekolah yang berumur 18 tahun ke bawah tanpa pantauan ibu bapa. Kedua adalah online scam menggunakan live streaming. Kaedah ini adalah kaedah baru yang digunakan oleh penjenayah atau penyalahguna untuk membuat penipuan secara online. Tambahan pula, juga terdapat beberapa kelemahan penggunaan perkhidmatan penstreaman langsung live streaming dalam bidang pendidikan. Antaranya adalah
persefahaman yang tidak sekata mengenai sesuatu perkara di antara pelajar dan guru. Kemungkinan pelajar tidak mendapat info yang tepat dan teliti daripada guru mereka. 2. Kemungkinan pelajar akan kehabisan kuota dengan cepat. Ini kerana penstreaman langsung ataupun live streaming memerlukan kadar kuota internet yang tinggi untuk membuat penstreaman langsung dengan guru mereka. 3. Perangkaian yang sukar. Ini kepada pelajar yang tinggal di dalam kawasan pendalaman atau kampung di mana di situ agak sukar mendapat sesuatu network internet ataupun ketiadaan network internet di kawasan pendalaman itu.